Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, pada pagi hari ini insya-Allah saya akan berkongsi dengan anda semua kaedah menulis transliterasi. Apakah itu transliterasi? Transliterasi adalah merupakan satu font khas yang digunakan oleh penulis ataupun digunakan oleh pelajar ketika menulis tesis mereka dengan menggunakan font yang direka khas, yakni untuk membezakan antara huruf aksara biasa dan juga huruf Arab. Masalah utama di sini, sebagai contoh saya ada nyatakan di sini, kita boleh lihat perkataan solat dan juga perkataan salam. Dalam teks Arab, solat ini huruf S menggunakan huruf Sod. Manakala huruf perkataan salam, huruf S di awal perkataan ini dalam teks Arabnya menggunakan huruf Sin. Jadi ketika saya menulis ataupun menaip kedua-dua perkataan ini, maka tidak dapatlah saya membezakan manakah satu huruf yang menggunakan sod dan manakah huruf perkataan yang menggunakan huruf sin. Itu ya. Kemudian yang kedua, masalahnya mengapa kita menggunakan transliterasi ini? Kerana di sana ada perbezaan vokal panjang ataupun perbezaan dari sudut mat. Sebagai contoh di sini solat, huruf lam di sini dia menggunakan alif, jadi perlulah dibaca panjang. Jadi setengah-tengah penulis huruf panjang itu dia akan membuat double. Jadi sebagai contoh di sini solat, jadi dia akan tulis dua kali huruf A tersebut. Jadi menunjukkan bahawa lam ini mesti dibaca panjang. Solat macam tu. Salam macam itulah. Jadi untuk memudahkan perkara ini tidak perlu kita menulis dua kali sebegini, maka kita akan menggunakan namanya transliterasi. Perkara utama juga yang perlu saya sampaikan di sini, kerana transliterasi ini adalah merupakan satu perkara yang sebahagian universiti, yang khususnya Universiti Pengajian Islam yang mempunyai fakulti pengajian Islam, mereka mewajibkan kepada mahasiswa ataupun kepada pelajar yang menulis tesis menggunakan kaedah transliterasi. Begitu juga dengan jurnal. Jika kita ingin menghantar artikel, setengah-tengah jurnal itu dia mewajibkan penulis itu menggunakan transliterasi. Sebagai contoh di sini, jurnal Al-Irsyad oleh Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Kalau saya lihat di bahagian submission, ketika ingin menghantar kertas kerja, di sini dia ada meletakkan panduan penulisan dan juga transliterasi. Jadi bila saya buka panduan penulisan tersebut, pada perkara nombor 11 di sini, editor jurnal tersebut, jurnal Irsyad ini, dia meminta kepada penulis yang mahu menyumbang artikel ataupun mahu menerbitkan artikel di jurnal Irsyad, hendaklah menggunakan kaedah transliterasi. Jadi seperti yang saya katakan sebentar tadi, ada beberapa jurnal yang mewajibkan penulis untuk menghantar artikel dengan menggunakan kaedah transliterasi. Namun isu utama yang akan kita dapati di sini, kerana ada pelajar ataupun penulis yang sudah berusaha menggunakan kaedah transliterasi ini, tetapi masih lagi dinilai oleh penulis, oleh pewasit ataupun editor bahawa mereka ini belum lagi menggunakan transliterasi. Ini disebabkan kerana font yang dimuat turun oleh penulis ataupun pelajar tersebut
tidak dapat dibaca oleh device yang kedua ataupun device orang lain ataupun device pewasit ataupun penyelia. Sebagai contoh, ini adalah tesis saya dahulu. Ketika itu saya menulis transliterasi ini menggunakan font Khairuddin. Font itu namanya Khairuddin, bukan Times New Roman, bukan transliterasi, tetapi Khairuddin. Jadi ketika di laptop saya yang lama tu, tulisan Risalah Ilahiyah ini boleh dibaca kerana saya sudah pun memuat turun ataupun sudah ada font Khairuddin ini. Tetapi bila saya pindahkan kepada laptop saya yang sekarang yang saya gunakan ini, anda semua nampak bahawa huruf A di situ tidak dapat dibaca oleh laptop saya. Sebabnya apa? Salah satu di antaranya adalah kerana laptop saya yang sekarang ini tidak mempunyai font Khairuddin. Okey. Contoh juga yang kedua adalah artikel yang ditulis, ya, artikel yang ditulis oleh sahabat saya di sini. Editor meminta dia supaya membuat transliterasi pada perkataan Tajus Salatin. Okey, jadi Tajus Salatin di sini, bila saya lihat huruf A sudah pun diletakkan font transliterasi oleh penulis. Namun begitu, dalam laptop ataupun device komputer editor ataupun pewasit ini masih lagi gagal membaca transliterasi tersebut. Okey, ini disebabkan sama seperti yang tadi, yang pertama, kerana pewasit ataupun penyelia ataupun editor tidak mempunyai font transliterasi ini. Jadi tujuan video ini saya buat adalah supaya penulis sahaja yang memuat turun font transliterasi di laptopnya, jika dipindahkan ke laptop yang kedua, laptop yang ketiga dan seterusnya, atau di mana-mana juga device tersebut boleh membaca transliterasi tersebut meskipun tidak memuat turun font yang digunakan oleh penulis. Baik. Jadi untuk kita capai matlamat sebegitu, tips yang pertamanya adalah anda perlu memuat naik font nama font itu adalah diakritik. Okey, apakah diakritik itu? Anda perlu cuba pergi ke Google Google search. Anda type sahaja transliterasi diakritik dalam carian itu. Nanti pada capaian yang pertama akan keluar satu laman web, iaitu www.abukari.com, menaip transliterasi Arab dalam Microsoft Word. Anda klik di situ. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, laman web ini banyak membantu saya khususnya sebagai pelajar ketika itu dan juga sebagai editor ketika ini, kerana penulis yang sudah pun memuat naik font diakritik ini telah membantu saya di dalam menulis transliterasi. Okey, jika anda buka laman web ini, di sini ada diakritik dot. Anda hanya perlu klik 2 kali untuk memuat turun font tersebut. Okey. Jika sudah di-download, okey, anda pergi di bahagian download ini, ya, file download itu di sini. Anda hanya perlu copy sahaja. Copy. Okey, kemudian di manakah kita akan simpan font diakritik ini? Di sini saya ada nyatakan beberapa langkah yang perlu anda ikuti. Yang pertama, anda pergi ke folder C. Jadi setiap komputer ini dia mempunyai folder, ya. Folder C. Sebagai contoh di sini komputer saya, folder C. Folder D ini adalah pen drive saya. Jadi pergilah ke folder C. Selepas itu, anda pergi ke program files. Program files, di sini ada 2, program files dan program files x86. Okey, anda boleh pilih salah satu di antara keduanya, boleh cuba. Tetapi dalam kes laptop saya ini, saya
saya ingin pergi ke program files, kerana di situ ada satu folder yang mana saya akan letakkan font diakritik. Okey, jadi selepas daripada file C, anda pergi ke program files. Okey. Selepas program files, anda pergi ke Microsoft Office. Cari file Microsoft Office. Microsoft Office. Okey, di sini. Di sini dalam program file sini dia ada dua file, Microsoft Office dan juga Microsoft Office 15. Dalam case laptop saya memilih Microsoft Office sahaja. Okey, selepas itu anda pergi ke root. Pergi ke root di sini. Baik, saya sudah pergi ke root. Selepas root anda pergi ke Office 16. Office 16. Okey, di sini ada dua file, Office 15 dan juga Office 16. Dia bergantung kepada anda punya laptop masing-masing. Untuk case laptop saya ini, saya menggunakan Office 16, maka saya buka di situ, Office 16. Okey. Selepas Office 16 kita buka, kemudian pergilah kepada startup. Jadi destinasi utama kita adalah startup. Okey. Jadi font diakritik itu perlu disimpan di startup. Okey. Dekat Office 16 ini ada banyak file. Macam saya ceritakan tadi, pergi ke startup. Yang ini ya. Okey. Kemudian tuan-tuan paste paste font diakritik tadi itu di startup ini. Jadi ini. Setakat itu sahaja, sudah pun selesai. Anda memuat turun dan menyalin dan menyimpan font diakritik di laptop ataupun di komputer anda. Langkah seterusnya adalah kaedah menggunakan diakritik ini. Okey, baik. Okey, di sini ada dua cara. Satunya adalah ketika mahu menulis huruf kecil dan yang keduanya menulis huruf besar. Untuk menulis transliterasi huruf kecil, anda perlu menekan secara serentak butang Alt dan juga huruf A. Sekiranya yang ingin di vokal panjang itu adalah huruf alif. Okey. Sebagai contoh di sini adalah A ya. A. Saya tekan Alt dan A. Itu dia. Kalau saya ingin memanjangkan huruf I ini kerana vokal panjang dengan ya, maka kaedah yang sama, tekan Alt dan juga I. Okey. Begitu juga kalau vokal panjang dengan wow, maka saya akan tekan butang Alt digabungkan dengan huruf U. Maka jadilah dia huruf transliterasi. Okey, manakala untuk huruf besar, anda perlu menggabungkan antara Alt, Shift dan juga huruf yang ingin dipanjangkan. Sebagai contoh, saya ingin memanjangkan huruf A, maka saya akan tekan Alt, Shift, A secara serentak. Jadi dia ya. Yang kedua, sebagai contoh, saya ingin menulis huruf I ini, huruf besar, tekan Alt, Shift, I. Okey. Seterusnya, saya ingin memanjangkan huruf U ini dalam huruf besar, maka tekan Alt, Shift, U. Begitulah seterusnya. Baik. Okey, dan inilah beberapa senarai huruf-huruf beberapa huruf-huruf Arab yang perlu ditransliterasi. Yang pertamanya adalah huruf dot. Huruf dot ini dia menggunakan huruf D yang menggunakan noktah di bawah ini. Sebab nak membezakan dia dengan huruf dal. Ya. Huruf H ini pula ya nak membezakan dia dengan huruf H bulat. Huruf Sod ini untuk membezakan dia dengan huruf Sin.
Jadi S di sini ada noktah di bawah itu bila Anda perasan ini ya. Ini transliterasi dia. Huruf to untuk nak membezakan dengan huruf ta. Jadi huruf T ini kan, huruf T dalam Melayu, dalam English. Okey, nak membezakan dia dengan ta dan to, maka digunakanlah transliterasi. Begitu juga zo dan juga ain. Okey, cara menggunakannya sama seperti tadi. Kalau huruf kecil, tekan butang Alt digabungkan dengan huruf yang ingin ditransliterasi. Sebagai contoh di sini adalah huruf D, maka saya akan tekan Alt dan juga D. Okey. Saya ingin H pula. Alt H. Okey. S. Alt S. Alt digabungkan T dan begitulah seterusnya. Kalau ingin menjadikannya menjadi huruf besar, tekan butang Alt, Shift dan huruf tersebut. Contohnya D. Itulah seterusnya. Ikutilah langkah-langkah yang sudah pun ditunjukkan di dalam video ini. Semoga apa yang dikongsikan pada pagi hari ini dapat membantu sahabat-sahabat semua, para pelajar dan juga para penulis dan juga editor untuk menulis perkataan di dalam menggunakan font transliterasi. Jika sekiranya ada soalan yang ingin ditanyakan, boleh dipanjangkan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan membalas komen tuan-tuan semua dan saya doakan penulisan tuan-tuan dalam tesis dan jurnal dapat direalisasikan dan dapat tercapai dengan jayanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.